Baik sekali, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahab. Baik, kita mulakan umul kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada tangan kita baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa nashr alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Rabbana zidna ilma Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita dapat bertemu walaupun ada masalah teknikal lagi sebentar tadi, tapi tak apa, masih kita dapat atasi dan alhamdulillah kita dapat bertemu untuk kali ini. Jadual kita telah berubah, kita guna jadual baru, jadi kita akan PDPR pada hari Isnin pukul 10 dan pada hari Jumaat, Isnin dan Jumaat jam yang sama pukul 10. Dan kelas PAFA, tambahan satu lagi kelas Fardu Ain, iaitu kelas PAFA pada hari Rabu, 9 petang, pukul bermula jam 2.30, 2.30 petang, hari Rabu 2.30 petang. Jadi saya harapkan kamu semua boleh ikuti semua jadual waktu yang baru ni. Untuk hari ini insya-Allah kita akan berpindah pada tajuk yang baru, iaitu dalam bab akidah, bidang akidah. Sebelum tu kita lihat objektif objektif pembelajaran kita pada hari ini. Kita lihat pada skrin masing-masing, di situ ada dipaparkan apakah objektif kita belajar pada hari ini, iaitu minggu ni adalah minggu yang kelima. Minggu yang kelima kita dalam sesi sekolahan, walaupun masih lagi dalam COVID-19, kita masih lagi dalam pandemik COVID-19, namun kita masih alhamdulillah dapat meneruskan pembelajaran kita di rumah melalui Google Meet. Minggu yang kelima hari ini, iaitu kita akan belajar dalam bidang akidah, bawah tajuk kekuatan dan kekuasaan Allah SWT. Pelajaran yang ke-11. Pelajaran yang ke-11, kekuatan dan kekuasaan Allah SWT, iaitu sifat Allah Ta'ala ataupun apa disebut dalam Asmaul Husna, ada, iaitu Al-Qadir dan Al-Qawi. Jadi kita akan bincangkan.
Jadi insyaAllah kita akan, bila kita dah belajar ni, kita akan dapat, murid akan dapat, iaitu yang pertama, menyatakan maksud, menyatakan maksud dan dalil nakli, al-qawi dan al-qadir. Dalil nakli iaitu dalil daripada ayat Quran, ayat-ayat Quran yang menyatakan tentang kekuasaan dan kekuatan Allah SWT. Yang kedua, dapat menguraikan bukti al-qawi dan al-qadir serta mengkaitkannya dengan kehidupan. Kemudian yang paling penting sekali, bila kamu dapat memahami apa yang dipelajari ini, seorang murid itu akan berjaya jika dia dapat membangunkan akhlak, bertakwa dan bertawakal kepada Allah secara beradab dan istiqamah. Yang penting di sini ialah dapat memiliki akhlak yang mulia dan memiliki akidah yang mantap. Supaya kita tidak terjerumus kepada kesesatan ataupun akidah yang menyeleweng, percaya yang menyeleweng. Sebab sekarang ni banyak ajaran-ajaran sesat. Baik, kamu boleh lihat pada buku teks. Saya rasa kamu dah dapat buku teks semua kan? Kamu dah ambil buku teks kan? Kamu boleh lihat muka surat 67. Muka surat 67. Boleh tengok buku teks muka surat 67. Surat 67 tengok. Dalam bidang akidah. Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 285. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulih. Yang maksudnya apa? Rasul iaitu Nabi Muhammad SAW beriman kepada apa-apa yang diturunkan kepadanya, iaitu Al-Quran daripada Tuhannya. Demikian juga orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Jadi kita masuk pada pelajaran kita hari ini, pelajaran ke-11, kekuatan dan kekuasaan Allah SWT. Unit yang pertama, Al-Qadir. Al-Qadir dari segi bahasa apa maksudnya? Iaitu yang menentukan. Maksud dari segi istilah, nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah SWT yang maha berkuasa menentukan suatu perkara berdasarkan kehendak, iaitu iradat dan ilmunya. Nama Allah Ta'ala ada 99. Kita akan bincangkan salah satu nama Allah SWT iaitu Al-Qadir. Dalil nakli Allah bersifat Al-Qadir. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum adaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a wa yuziqa ba'dakum ba'sa ba'd. Unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Maksudnya, katakanlah, Dialah yang berkuasa untuk menghantarkan kepada kamu azab siksa, iaitu bala bencana dari sebelah atas kamu atau bawah kaki kamu, atau ia menjadikan kamu berselisih pendapat dan berpecah belah, berpuak-puak, dan ia merasakan sebahagian daripada kamu akan melakukan perbuatan ganas dan kejam terhadap sebahagian yang lain.
Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat keterangan yang menunjukkan kebesaran kami dengan berbagai-bagai cara supaya kamu memahaminya. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang bukti bahawasanya Allah Ta'ala bersifat Al-Qadir. Al-Qadir maksudnya apa tadi? Maksudnya Allah Ta'ala yang maha berkuasa. Bukti Allah Ta'ala bersifat Al-Qadir. Allah menguasai seluruh alam meliputi matahari, bulan, bintang dan cakrawala. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ankabut ayat 61. Wala'in a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala'in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Sesungguhnya jika engkau, iaitu Nabi Muhammad SAW, bertanya kepada mereka yang musyrik itu, siapakah yang menciptakan langit dan bumi dan yang memudahkan matahari dan bulan untuk faedah makhluknya, sudah tentu mereka menjawab Allah, maka bagaimana mereka tergamak berpaling. Jadi bukti Allah Ta'ala bersifat Al-Qadir tersebut dalam surah Al-Ankabut ayat 61, menyatakan tentang Allah menguasai seluruh alam ni. Seluruh alam ni, bumi, langit, matahari, bulan, bintang, cakrawala, semua itu adalah di bawah kekuasaan Allah SWT. Yang kedua, Allah berkuasa menukarkan siang dan malam. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Jasiyah ayat yang kelima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waqtilafil laili wan nahari wa ma anzalallahu minas samaa'i mir rizq minas samaa'i وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Dan pada pertukaran malam dan siang, silih berganti, dan juga pada rezeki. Yang diturunkan oleh Allah dari langit, lalu ia hidupkan dengannya tumbuhan di bumi sudah mati, serta pada peredaran angin. Semuanya itu mengandungi tanda yang membuktikan keesaan Allah, kuasaannya, kebijaksanaannya, serta kuasa rahmatnya bagi kaum yang mahu menggunakan akal fikiran. Yang ketiga, Allah berkuasa mencipta langit dan bumi. Allah berkuasa mencipta dan menghancurkan segala yang ada di langit dan di bumi. Berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 99. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam yarau annallaha allazi khalaqas samawati wal ardh qadirun ala an yakhluqa mislahum wa ja'ala lahum ajalan la raiba fihi wa abaz zalimuna illa kufura. Tidakkah mereka mematikan bahawa Allah yang menciptakan langit dan bumi berkuasa menciptakan orang seperti mereka dalam bentuk yang baharu, sedangkan dia telah pun menentukan bagi mereka tempoh yang tidak ada syak padanya. Dalam pada itu, orang yang zalim enggan menerima melainkan kekufuran. Dan yang keempat, Allah berkuasa mengurniakan mukjizat kepada Nabi dan Rasul. Contohnya mukjizat yang terbesar kepada Rasulullah SAW, iaitu Al-Quran, Al-Quranul Karim. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat yang ke-88 ni, ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Katakanlah wahai Muhammad SAW, sesungguhnya jika sekalian manusia dan jin berhimpun dengan tujuan hendak membuat dan mendatangkan setanding dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat dan mendatangkan yang setanding dengannya walaupun mereka bantu-membantu sama sendiri. Dan yang kelima, menurunkan hujan dengan sukatan yang tertentu. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 18. Wa anzalna minas sama'i ma'an biqadarin fa askannahu fil ardh wa inna ala zahabin bihi laqadirun. Dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran, lalu kami jadikan air itu
menetap di bumi dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa menghilangkannya. Allah Ta'ala menurunkan air hujan. Kan? Hujan kalau turun, kalau tidak ikut ukurannya, maka akanlah berlaku banjir. Macam berlaku baru-baru ni. Dekat mana? Dekat negeri Kelantan, Terengganu, kan? Johor. Banjir. Sebab apa? Hujan yang turun Allah Ta'ala dah tentukan. Ikut ukuran. Kalau ukuran tu terlebih, maka berlakulah banjir. Dan banjir tu pun Allah Ta'ala turunkan sebab ada musababnya. Untuk menjadi peringatan kepada manusia. Yang keenam, Allah berkuasa menghidupkan semula orang yang telah mati. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Qiyamah ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alaysa zalika biqadirin ala ayyuhiyal mauta. Adakah Tuhan yang menjadikan semua itu tidak berkuasa menghidupkan orang yang mati? Jadi ayat ini merupakan ayat pertanyaan. Dan Allah Ta'ala menjawab sendiri. Bahawasanya Allah Ta'ala yang berkuasa menghidupkan sesuatu yang telah mati untuk hidup semula. Ada 6 bukti tentang Allah Ta'ala bersifat dengan sifat Al-Qadir. Faham? Okey? Kalau dah faham, kita lihat. Kamu boleh jawab. Kamu dapat modul kan? Kamu boleh tengok muka surat 55. Jawab bahagian A tu. Surat Al-Qadir ni kita dah belajar kan? Jadi Al-Qawi tu belum lagi kan. Saya tak sempat. Al-Qawi tak sempat. Jadi jawab untuk modul ni, jawab soalan nombor 1. Bahagian A nombor 1. Bahagian C unit yang pertama, Al-Qadir. Faham? Boleh? Boleh Ustaz. Boleh Ustaz. Dalam modul ni kamu tulis. Boleh Ustaz, boleh. Jawab dalam ni. Al-Qadir je Ustaz. Al-Qadir untuk hari ni Al-Qadir sendiri. Okey. Bahagian A 11, bahagian C unit yang pertama Al-Qadir. Dan soalan penilaian dalam buku teks ni, soalan penilaian dalam buku teks, mau jawab dalam list soalan nombor 1. Dan nombor 1 ni soalan nombor 3 dan 4. 1, 3 dan 4. 1, 3 dan 4 Ustaz. Uish. Ya. Soalan nombor 1, 3 dengan 4. Itu jawab dalam buku tulis. Okey. Ada soalan? Ada nak tanya? Tak ada. Sebelum kita tutup. Ada. Tak. Tak ada Ustaz. Ada. Tu aja. Okay, untuk akan datang hari Jumaat Okey Ustaz. Untuk akan datang hari Jumaat nanti. Hari Jumaat pukul 10 juga. Kita akan sambung yang sama iaitu unit yang kedua Al-Qawi. Sanggup Pak. Okey. Ustaz, macam mana Ustaz kena buat tu? Akan bertemu pada hari Jumaat nanti. Dan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti isi kehadiran dalam link. Okey. Dalam WhatsApp nanti saya akan bagi link kehadiran. Okey Ustaz. Siap Ustaz. Okey, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.